Perang Ahzab berlaku sekitar tahun 5 Hijrah. Puak Yahudi Bani Nadir yang telah dihalau dari Madinah dan berdendam dengan Rasulullah SAW telah mengumpul orang-orang Yahudi untuk menentang Rasulullah SAW. Mereka juga telah menghantar utusan kepada Abu Sufyan untuk bersama-sama dengan mereka menentang kaum muslimin. Mereka juga telah berjaya membujuk Puak Ghatafan, iaitu dari golongan Badui, untuk menyertai mereka. Berita ini juga telah tersebar dan telah menyebabkan suku-suku Arab lain juga mahu bersama. Mereka berhajat untuk memusnahkan Rasulullah SAW dan umat Islam. Mereka telah berjaya mengumpulkan sehingga 10,000 tentera. Abu Sufyan telah dilantik mengetuai tentera Pakatan Musyrikin. Rasulullah SAW telah mendapat berita pakatan ini dan mengadakan mesyuarat di kalangan para sahabat. Salman Al-Farisi telah berkata, "Wahai Rasulullah, semasa kami berperang di kampung kami di Persia dulu, kami mengorek-parit bagi menghalang serangan musuh." Rasulullah SAW dan para sahabat suka akan cadangan itu. Maka Rasulullah SAW mengarahkan setiap Muslim untuk mengorek-parit sepanjang 40 kaki seorang. Madinah dikelilingi banjaran gunung yang berada di timur dan di barat, manakala di sebelah selatan terdapat ladang dan pokok-pokok. Maka ini akan menghalang tentera musuh. Kawasan yang terbuka untuk serangan adalah dari bahagian utara. Maka di sinilah Rasulullah SAW mengarahkan parit digali. Ia adalah satu tugasan yang berat. Mereka tidak mempunyai makanan yang mencukupi sehingga para sahabat berada dalam kelaparan. Allah menguji mereka. Mereka juga terpaksa melakukan kerja siang dan malam. Rasulullah SAW datang menjenguk, dan apabila mendapati kesukaran yang mereka hadapi, Rasulullah SAW mendoakan agar kaum Ansar dan Muhajirin diberi keampunan. Rasulullah SAW juga turut membantu melakukan kerja-kerja mengorek parit. Seorang sahabat menceritakan, Rasulullah SAW turut membantu mengangkat tanah dan debu sehingga kotoran menutupi badannya dan sehingga tidak kelihatan kulit baginda. Mereka juga berada dalam keadaan lapar termasuk Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW terpaksa mengikat perut dan menyelitkan batu. Tetapi semangat Rasulullah SAW tetap tinggi dan terus memberi kata-kata semangat kepada para sahabat. Beliau turut bersama para sahabat membaca puisi bagi menghiburkan mereka. Para sahabat berada dalam keadaan lapar sehingga sanggup dan terpaksa memakan bali yang sudah berbau dan tidak berapa elok keadaannya. Rasulullah SAW juga berada dalam keadaan yang sama, kelaparan. Seorang sahabat bernama Jabir apabila mendapati keadaan Rasulullah SAW dalam kelaparan merasa sangat simpati. Beliau segera pulang dan memberitahu isterinya menyediakan makanan kerana beliau ingin menjemput Rasulullah SAW dan beberapa sahabat untuk makan. Masaklah apa sahaja yang ada dan tinggal. Kemudian Jabir pergi menemui dan berbisik kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, di rumahku ada sedikit makanan. Apa kata kau dan beberapa orang sahabat datang untuk makan bersama malam ini?" Rasulullah SAW lantas bangun dan berkata, "Wahai semua, Jabir ada menyediakan hidangan untuk kita. Mari kita ke rumah beliau untuk makan." Jabir segera berlari ke rumah dan memberitahu isterinya, "Sekarang kita ada masalah. Rasulullah SAW telah menjemput semua orang." Isterinya bertanya, "Adakah Rasulullah SAW tahu kita mempunyai makanan yang sedikit?" "Ya," jawab Jabir. Maka isterinya berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kata-kata itu telah mententeramkan Jabir. Apabila tiba, Rasulullah SAW mengarahkan masuk dalam kumpulan yang kecil, iaitu sedikit demi sedikit agar tidak terlalu padat. Rasulullah SAW sendiri membantu menghidangkan makanan dan keberkatan datang sehingga semua orang dapat menikmati makan malam, malah ada sedikit lebihan, dan Rasulullah SAW mengarahkan agar diberikan kepada jiran. Ketika para sahabat menggali parit, terdapat satu batu besar yang menghalang. Apabila dikabarkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sendiri mengambil kapak, membaca bismillah dan cuba memecahkannya. Pada hentakan pertama, terpancar cahaya kilat dan Rasulullah SAW mengatakan Allahu Akbar. Pada pukulan yang kedua juga sama.
iaitu terpancar cahaya dan Rasulullah SAW bertakbir. Dan akhirnya pada pukulan ketiga berjaya memecahkannya. Kemudian sahabat bertanya, kenapa Rasulullah SAW mengucap Allahu Akbar? Rasulullah SAW memberitahu, pada pukulan pertama, aku nampak Empire Roman akan ditawan dan aku dapat melihat istana merah Syria dari sini. Pada pukulan kedua, aku nampak istana Persia ditawan dan aku dapat melihat istana putih dari sini. Dan pada kali ketiga, aku nampak Yaman akan ditawan dan dapat melihat pintu gerbang Sana'a dari sini. Apabila golongan munafik mendapat tahu perkara ini, mereka tertawa dan mengatakan ini adalah kisah dongeng. Manakala orang-orang Islam berkata, kami percaya pada apa yang Rasulullah SAW katakan. Apabila tentera Ahzab tiba, mereka terkejut apabila mendapati parit tersebut. Maka mereka pun tidak dapat meneruskan kemarahan dan memutuskan untuk berhenti dan berkemah dan berbincang apa yang hendak dilakukan. Pertempuran ada berlaku apabila tentera musuh ada cuba untuk melintasi kawasan parit. Tentera Muslim bertahan dan memanah ke arah pasukan musuh. Musuh juga memanah kembali. Diriwayatkan pada suatu hari mereka sangat sibuk saling memanah sehingga terlepas solat asar. Juga berlaku pertempuran 1 lawan 1 antara Amr bin Abdul Wad, seorang wira dari pihak Quraisy bersama Ali bin Abu Talib. Apabila Amr mendapati Ali, dia bertanya, siapa engkau? Ali berkata, ku Ali. Amr bertanya, Ali Bani Manaf? Bukan, Ali Abi Talib. Amr kemudian berkata, terdapat orang-orang yang lebih senior dari engkau dan aku merasa kasihan kerana akan menumpahkan darahmu. Ali menjawab, aku tidak kasihan menumpahkan darahmu. Amr menjadi marah dan mengeluarkan pedang beliau lantas membuat satu pukulan ke arah Ali. Pukulan itu sungguh kuat sehingga perisai Ali menghentak ke kepala Ali. Namun, pedang Amr telah tersangkut pada perisai Ali dan Ali lantas menyerang balas dan memenggal kepala Amr. Amr bin Abdul Wad tewas dan terbunuh. Seorang sahabat yang penting iaitu Sa'ad ibnu Mu'az telah cedera dalam pertempuran. Beliau memakai pakaian besi tetapi lengan tangannya tidak tertutup. Saat pertempuran, lengan Sa'ad terkena panah dan menyebabkan kecederaan yang agak teruk. Uyay ibnu Akhtab, wakil dari Bani Nadir, telah pergi bertemu Ka'ab ibnu As'ad, ketua Bani Quraizah. Bani Quraizah adalah satu-satunya kelompok Yahudi yang masih tinggal di Madinah. Setibanya Uyay ke rumah Ka'ab, Ka'ab segera mengunci pintu rumahnya. Celaka Uyay, pergilah engkau dari sini kerana kau akan membawa kecelakaan kepada kami. Uyay menjawab, celaka Ka'ab, buka pintu ini agar aku dapat bercakap denganmu. Ka'ab enggan sehinggalah Uyay mencela Ka'ab dengan mengatakan Ka'ab tidak mahu buka pintu kerana takut dia mahu makan makanan yang ada di rumahnya. Akhirnya Uyay diberi masuk. Uyay mengajak Ka'ab untuk berpaling tadah dan memberitahu bahawa mereka sudah berjaya mengumpulkan orang Quraisy dan Ghatafan dari bilangan yang besar. Ka'ab menjawab dia tidak mahu berpaling tadah kerana selama ini beliau mendapati Rasulullah SAW adalah seorang yang boleh dipercayai. Uyay terus memujuk sehinggalah akhirnya Ka'ab sanggup berpaling tadah. Berita pengkhianatan telah tiba ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah menghantar beberapa orang sahabat secara rahsia untuk memeriksa dan akhirnya mendapati berita tersebut benar. Maka Rasulullah SAW pun mengarahkan segolongan tentera Muslim berkawal di kawasan mereka bagi menjaga keselamatan kaum Muslim dan menunjukkan tentera Muslim masih kuat untuk bertahan. Berita pengkhianatan ini telah benar-benar menguji keimanan kaum Muslimin. Kaum Muslimin pada ketika itu bimbang akan keselamatan mereka kerana banyaknya bilangan tentera musuh. Bilangan yang begitu ramai yang boleh menghancurkan umat Islam di Madinah. Dikatakan bilangan tentera Ahzab melebihi bilangan umat Islam termasuk wanita dan kanak-kanak. Ditambah pula dengan pengkhianatan Bani Quraizah, umat Islam tersepit di antara ancaman luar dan dalam Madinah. Al-Quran merakamkan keadaan ini. Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir 4 pertahanan kamu. Dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah kerana gempar dan bingung, serta hati pun resah gelisah kerana cemas takut.
dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Surah Al-Ahzab ayat 10 hingga 11. Apabila bala tentera Pakatan Musyrikin tiba, puak Ghatafan telah menghantar seorang wakil bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan jika umat Islam sanggup menyerahkan 1/3 dari hasil tanaman pada tahun ini, mereka akan menerima ini sebagai habuan rasuah dan tidak akan menyerang Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbincang dengan puak Ansar kerana hasil tanaman adalah milik mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan Sa'ad ibn Mu'adh, wakil dari Aus, dan Sa'ad ibn Ubadah, wakil dari Khazraj. Pada mulanya mereka berminat untuk menerima tawaran itu, tetapi kemudian mereka berkata, "Wahai Rasulullah, adakah ini satu perkara yang ditetapkan Allah atau sekadar strategi perperanganmu? Kami semasa zaman dahiliah tidak pernah tunduk pada mana-mana pihak. Bagaimana pula sekarang setelah beriman, boleh pula tunduk pada suatu pihak?" Apabila mendengar begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan mengatakan kepada wakil Ghatafan, mereka tidak menerima tawaran tersebut. Salah seorang dari Ghatafan bernama Nu'aim telah datang bertemu Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah memeluk Islam tetapi kaumku tidak mengetahui. Kau perintahlah apa yang harus aku lakukan." Rasulullah SAW menjawab, "Kamu adalah seorang, sekiranya boleh, maka lakukanlah tipu muslihat kerana peperangan adalah tipu muslihat." Nu'aim kemudian pergi berjumpa Bani Quraizah dari pihak Yahudi. Pihak Yahudi mengenali beliau dan mempercayai beliau. Nu'aim berkata kepada ketua Bani Quraizah, "Apa yang kamu lakukan adalah satu kesalahan kerana dengan berpaling tada terhadap Muhammad dan umat Islam. Kaum Quraisy dan yang lain datang untuk menyerang Muhammad, tapi sekiranya mereka tidak berjaya, mereka akan pulang. Sedangkan kamu berada di sini di Madinah dan hampir dengan Muhammad. Sekiranya mereka tentera Pakatan Musyrikin pulang, Muhammad dan pengikutnya akan segera menyerang kamu kerana kamu berada di Madinah. Dan pastinya mereka akan mengalahkanmu kerana bilangan kamu sedikit." Maka mereka menjawab, "Apa yang perlu kami lakukan?" Nu'aim menjawab, "Kamu mahu memastikan tentera Ahzab akan berperang sehingga ke akhirnya. Maka kamu mintalah tentera Ahzab untuk menyerah beberapa orang dari kalangan mereka sebagai tebusan bagi memastikan mereka bersungguh-sungguh." Pihak Yahudi Bani Quraizah setuju dengan cadangan tersebut. Nu'aim kemudian telah pergi berjumpa pihak Quraisy. Dia berkata, "Kita sudah lama berkenalan dan kamu tahu aku hanya memberi nasihat yang ikhlas. Aku perlu memberitahu kamu sesuatu dan kamu harus rahsiakannya." Puak Quraisy menjawab, "Benar Nu'aim, katakanlah." Nu'aim berkata, "Pihak Yahudi kini telah menyesal berpaling tadah dengan pihak Muslimin. Kini mereka sedang berunding untuk mengekalkan perjanjian asal mereka. Dan untuk melakukan ini, mereka akan meminta kamu untuk menyerahkan beberapa orang dari kalangan kamu dan akan mereka serah kepada kaum Muslimin sebagai tanda kesungguhan mereka untuk kembali kepada perjanjian." Nu'aim kemudian pergi bertemu pihak Ghatafan dan mengatakan perkara yang sama. Pihak tentera Pakatan Musyrikin sudah tidak dapat menunggu dengan lebih lama lagi. Ini kerana mereka tidak datang untuk tinggal lama, sebaliknya merancang untuk datang menyerang dan kemudian pulang kembali. Oleh itu mereka tidak membawa bekalan yang mencukupi. Pada suatu hari mereka memutuskan untuk membuat serangan dan telah pergi berjumpa Bani Quraizah dan meminta mereka bersiap sedia untuk menyerang. Pihak Bani Quraizah berkata, "Hari ini hari Sabtu dan kami tidak keluar berperang pada hari Sabtu. Kami juga tidak yakin kamu akan berperang sehingga ke akhirnya. Maka sebagai jaminan, serahkanlah beberapa orang dari kalangan kamu sebagai jaminan." Ikramah Abu Jahal kembali ke Abu Sufyan menyampaikannya dan Abu Sufyan berkata, "Inilah apa yang disampaikan oleh Nu'aim. Kita tidak akan menyerahkan seorang pun." Maka Nu'aim telah berjaya menimbulkan prasangka di kalangan tentera musyrikin dan ini telah melemahkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan ribut pasir ke kawasan perkemahan tentera musyrikin. Ribut itu sangat kencang sehinggakan binatang peliharaan melarikan diri. Kemah mereka tercabut dan mangkuk masakan semuanya terbalik ke tanah dan mereka tidak dapat menyalakan api. Dan ia berlaku sekurang-kurangnya 24 jam.
Ribut itu juga dapat dirasakan oleh pihak muslimin yang sedang berlindung di Madinah. Rasulullah SAW telah meminta salah seorang dari sahabatnya untuk pergi menyiasat keadaan tentera musyrikin, tetapi oleh kerana keadaan sangat getir, tidak ada yang sanggup melakukannya, sehinggalah Rasulullah SAW mengarahkan Huzaifah. Wahai Huzaifah, pergilah kamu menyelinap ke kemah tentera musuh dan bawa pulang berita mengenai mereka. Maka Huzaifah pun pergi menyiasat. Pada ketika itu, Abu Sufyan mengarahkan setiap tenteranya memeriksa orang sebelah kerana khawatirkan tentera muslimin menyelinap. Huzaifah bertindak segera dengan bertanya kepada orang sebelah kanan beliau siapa nama dan kemudian memberitahu nama itu ke sebelah kiri dan sebaliknya. Abu Sufyan akhirnya berkata, kita tidak dapat bertahan lagi. Maka pulanglah kerana aku juga mahu pulang. Ketika Abu Sufyan menaiki tunggangannya, dia berada sangat hampir dengan Huzaifah dan sekiranya beliau tidak berjanji dengan Rasulullah SAW untuk tidak membuat apa-apa kekecohan, boleh sahaja Huzaifah menyerang Abu Sufyan. Huzaifah kembali dan bertemu Rasulullah SAW dan menyampaikan apa yang telah berlaku. Pada keesokan hari, apabila Rasulullah SAW memeriksa, mendapati semua tentera musyrikin telah pulang. Rasulullah SAW berkata, Allah Maha Agung, Allah telah menewaskan tentera musyrik tanpa bantuan sesiapa pun. Setelah tentera Pakatan Musyrikin pulang, Rasulullah SAW pulang ke rumah dan menanggalkan baju besi dan pergi mandi. Kemudian datang Jibril menegur Rasulullah SAW kerana meletakkan senjata kerana para malaikat semua masih belum berundur, malah kini ke Bani Quraizah menyerang dengan meletakkan ketakutan dalam hati-hati golongan Yahudi yang telah berpaling tadah. Maka Rasulullah SAW pun dengan segera mengarahkan beberapa sahabat pergi segera ke kawasan Bani Quraizah dan jangan bersolat asar sehingga telah tiba ke sana. Ini kerana Rasulullah SAW merasakan ini adalah perkara yang sangat mustahab dan perlu bertindak segera. Para sahabat yang diarahkan ke sana bagaimanapun mempunyai perbezaan pendapat mengenai arahan Rasulullah SAW kerana pada waktu itu waktu asar hampir tamat. Ada yang memahami bahawa Rasulullah SAW hanya suruh segera dan bukan meninggalkan solat, dan ada yang mahu mengikut arahan secara literal dan hanya bersolat asar selepas tiba walaupun waktu telah tamat. Apabila diceritakan kembali kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW hanya berdiam sahaja sebagai tanda kedua-dua pendapat diterima. Bani Quraizah telah dikepung selama hampir 45 hari. Mereka yang berada dalam ketakutan akhirnya menyesal dan sanggup menyerah diri, tetapi dengan syarat melantik Sa'ad ibn Mu'az sebagai hakim untuk mengadili mereka. Ini kerana Sa'ad ibn Mu'az merupakan sahabat mereka dahulu dan mengharapkan persahabatan mereka dapat menyelamatkan mereka. Rasulullah SAW telah bersetuju dengan lantikan itu. Maka Sa'ad ibn Mu'az pun dipanggil untuk mengadili. Sa'ad pada ketika itu cedera kerana tangannya terkena anak panah ketika bertahan dalam perang Khandaq. Ada yang mengisahkan beliau terpaksa diusung. Dalam perjalanan, ada beberapa kaum Ansar berkata kepadanya agar berlaku baik kepada kaum Yahudi. Sa'ad hanya berdiam diri, sehinggalah akhirnya dia berkata, sudah tiba waktunya aku buat keputusan demi Allah dan tidak akan takut kepada celaan orang. Ada di kalangan para sahabat yang memahami bahawa ia akan menjatuhkan hukuman bunuh. Sebelum itu, Sa'ad ada berdoa. Sekiranya ada lagi pertempuran dengan kaum Quraisy, beliau meminta Allah memanjangkan umur beliau sehingga dapat bertempur dengan kaum yang memusuhi Nabi. Sekiranya tidak, biarlah lukanya menjadi sebab untuk dia pulang bertemu Allah dengan keadaan syahid. Namun sebelum itu, mahu melihat kesudahan Bani Quraizah yang telah membelot. Setelah beliau tiba untuk mengadili, beliau bertanya kepada semua pihak adakah keputusannya akan diterima oleh semua pihak. Setelah mendapat persetujuan semua, maka beliau menjatuhkan hukuman mati kepada kaum lelaki puak Yahudi Bani Quraizah dan kaum perempuan dan kanak-kanak dijadikan tawanan. Rasulullah SAW mengucapkan Allahu Akbar. Ini kerana hukuman itu sebenarnya adalah dari Allah, tetapi disampaikan melalui lidah Sa'ad ibn Mu'az. Maka lenyaplah kaum Yahudi dari bumi Madinah.